سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ni menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 12 bahagian ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka adalah edaran kelakuan ini sekalian pula, yakni kelakuan ibadah, kelakuan ilmu atas ibadah yang batin, yang iaitu ibadah yang batin, tempat perjalanan hati, tempat amalan hati, pekerjaan hati yang wajib engkau belajar akan dia, akan ibadah yang batin, yakni ilmu tasawuf. Selepas daripada terdahulu beredar ilmu, berpusing ilmu atas ibadah zahir fiqh, kemudian beredar ilmu kata Imam Ghazali rahimahullah atas ibadah yang batin, ilmu tasawuf, yang mana ibadah zahir fiqh, ilmu berkaitan dengan ibadah batin, ilmu tasawuf, dibina atas ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu berkaitan dengan akidah. Mana ibadah yang batin, yang iaitu tempat amalan hati daripada tawakul, berserah kepada Allah serta buat asbab, dan tafwid, yakni menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan reda dengan qada Allah, sama ada qada yang baik ataupun qada yang jahat, dan sabar dan taubah dan ikhlas beribadah semata-mata kerana Allah, tiada kerana yang lain. Dan yang lain daripada mereka itu seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Kemudian kuliah terdahulu kita bicara berkaitan dengan ibadah batin, iaitu taubah. Ibadah batin iaitu taubah. Taubah daripada dosa yang berkait dengan anak Adam. Dosa yang berkait dengan anak Adam, hak berkaitan dengan irdun ni, maruah ataupun imeh anak Adam. Di dosa dengan anak Adam ni ada dosa pada agama, ada dosa pada diri, ada dosa pada kehormatan, ada dosa pada harta. Kemudian yang kelimanya, dosa dengan anak Adam berkait dengan irdun. Irdun ni maruah ataupun kita panggil image. Dalam Jawi lama dia kata kemaluan, itu irdun. Mana dosa dengan anak Adam hak berkait dengan maruah, contohnya mengumpat, memaki, memfitnah. Kemudian yang saya bicara terdahulunya adalah berkaitan dengan mengumpat. Memaki ni jenis orang lidah tajam. Mengfitnah ni orang jahat lah ni. Orang suka fitnah, mengada-adakan cerita, atau fitnah tu orang jahat. Memaki hamu ni orang mulut jahat lah. Adapun mengumpat ni bukan mulut jahat, bukan orang jahat, mulut baik, orang baik. Dan mengumpat apa hukum? Dosa besar. Dan dosa besar mulut baik. Dosa besar yang dilakukan tu orang baik. Kau macam mana? Mengumpat dosa besar.
mengumpat haram ijma' ulama, tidak ada khilaf. Kemudian jumhur kebanyakan ulama meletakkan dosa besar. Dosa besar ni mulut baik. Dosa besar ni orang baik. Orang fasik. Orang yang fasik, orang yang tidak ada nilai dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kata hak maki ni, hak ni bukan, hak ni hak berat-beratlah, sama dengan fitnah. Jadi kita nak fokus kepada mengumpat. Mengumpat ni kadang-kadang di kalangan kita orang-orang yang dikatakan baik-baik. Orang yang dikatakan keturunan baik-baik, keluarga baik-baik, dan kita pun dikatakan orang yang baik-baik, sentiasa ada dalam majlis ilmu, sentiasa hadir salat berjamaah. Tiba-tiba kita mengumpat tanpa segang silu. Kemudian orang yang tadah telinga pun dikata seumpama tu juga orang baik. Tadah telinga, orang umpat pun tadah telinga dengan tanpa segang silu. Walaha sama sahaja antara yang mengumpat dosa besar dengan orang yang mendengar orang mengumpat pun dosa besar. Mana apa ni? Dua-dua ni bekerjasama melakukan dosa besar. Bekerjasama melakukan dosa besar antara yang mengumpat dengan orang yang tadah telinga. Saya sebut dah minggu lepas, terkadang berkaitan dengan mengumpat ni apa dia pun terkadang kita salah faham. Begitu juga kita ingat ke kita ni tukang dengar je, kita tak ada bahagian. Kita tak ada telinga je, kita dak capu, kita dak tambah, kita dak sambung pun. Kita duduk diam sahaja, kita tak ada telinga sahaja. Jadi kita rasa macam kita ni tak ada. Sebab kita sepatah pun kita dak cakap, kita dengar sahaja. Nabi SAW bersabda, al-mustami'u syarikul qail wa huwa ahadul mughtabaini. Nabi kata, al-mustami', orang yang istima', bukan isma', orang yang istima', orang yang tuntut dengar. Al-mustami'u, orang yang istima', orang yang tuntut dengar. Syarikul qail, ialah orang yang menyengutui, kongsi sama dengan orang yang berkata. Wa huwa, dan ia mustami', orang yang tuntut dengar tadi ni, ahadul mughtabaini, salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Yang mengumpat, yang berkata tu seorang, yang tadah telinga seorang. Tiba-tiba yang tadah telinga tu salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Mana pun ni hak tadah telinga pun sama je dengan orang yang mengumpat. Faham tak ni? Ni kata nak kena ada ilmu molek. Kita ingat ke kita setakat tadah telinga, kita tak kena mengena. Walahal kita salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Lepas tu macam mana caranya? Caranya kita kena alih tajuk. Kita kena alih tajuk. Dia bercakap hal orang, kita tanyalah dia ha masuk ke ha apa ke, alih tajuk. Tu cara dia. Kita kena alih tajuk. Ataupun kita tinggalkan majlis tersebut. Kita tinggalkan majlis tersebut. Kalau majlis tersebut, tempat tersebut, rumah dia, kita saya ada kerja lah, saya nak balik. Mula-mula kita alih tajuk, tanya ha masuk. Dia pusing juga. Cara ha mengumpat. Kita alih tajuk,
Tanya bab kuih, dia pusing juga nak mengumpat. Allah, saya nak balik gitu, keluar daripada majlis itu. Kalau rumah dia, kalau rumah kita suruh dia balik kalau rumah kita balik suruh dia balik. Suruh balik tak habis lagi ni. Balik mari sining ni kamu bawa dosa, dosa dengan aku pun kena dosa tu. Sama je balik Mana kamu? Masalahnya kita pun sedap dengar. Orang nak balik pun tak boleh balik. Nanti dulu balik. Cerita dah habis tadi kan, cerita lagi kok. Kita pula yang tak boleh dia balik. Sebab apa? Tak habis lagi kawan tu cerita. Kenapa? Kita suruh dia balik. Tu rumah kita. Kalau rumah dia, kita balik. Kita keluar daripada majlis tersebut. Faham tak ni? Ini dosa besar. Satu, dosa besar. Kemudian dosa besar ni pula sukar untuk diampuni tanpa kita pergi minta maaf terlebih dahulu. Nanti saya akan cerita berkaitan dengan takrifan mengumpat. Jadi dosa besar mengumpat ni lebih bersangatan Nabi kata daripada dosa besar berzina lagi. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal ghibah." Jauhi oleh kamu akan diri kamu dan jauhi oleh kamu akan mengumpat. Sebab apa? Sebab Nabi kata, "Fa innal ghibata asyaddu minaz zina." Kerana bahawa sesungguhnya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Mengumpat tu lebih bersangatan daripada berzina. Ada riwayat mengatakan sekali mengumpat lebih dari 30 kali berzina. Kemudian qila lahu kaif, ditanya oleh sahabat, bagaimana pula mengumpat ni lebih bersangatan daripada berzina? Berzina ni dosa besar yang fahsya, yang keji. Mengumpat ni dosa besar yang dipanggil mungkar. Dia tidak fahsya. Adapun berzina dosa besar mungkar dan fahsya. Mana fahsya? Keji. Berzina ni termasuk dalam dosa-dosa besar hak label hak paling tinggi. Berzina ni. Jadi sahabat tanya, macam mana pula jadi mengumpat ni lebih daripada berzina? Peliklah tu. Sebab berzina ni label atas dosa besar ni. Berzina ni. Pada ni. Jadi tiba-tiba Nabi kata berzina ni lebih bersangatan daripada mengumpat. Maknanya kok jalan mana? Sebab berzina kita maklum itu fahsyat keji. Nabi SAW menjawab, innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaih wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Jawab Nabi SAW, bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia dan taubah ia, maka menerima oleh Allah Ta'ala akan taubahnya dengan taubah yang nasuha, taubah yang sebenar-benar, yang lengkap rukun taubah. Dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat. Ini dalil kata orang yang mengumpat kena minta maaf. Maknanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi tidak mengampuni baginya oleh orang yang diumpat.
Berzina semata-mata minta ampun dengan Allah dengan melengkapkan rukun taubah. Tuhan terima taubahnya. Adapun mengumpat, sebelum daripada kita nak minta ampun dengan Allah, terlebih dahulu kita wajib kena minta maaf daripada orang yang diumpat. Wajib minta maaf. Itu rukun taubah. Apabila mengumpat dosa dengan anak Adam, rukun taubahnya minta maaf terlebih dahulu. Kemudian minta maaf ni pula tuang dia maafkan. Tuang dia maafkan. Lepas tu Nabi kata hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat. Hingga mengampuni baginya oleh orang yang mengumpat. Orang yang diumpat tu mengampuni. Orang yang diumpat tu maafkan. Bukan hingga kamu minta maaf, bukan. Nabi kata orang yang mengumpat tiada diampuni oleh Allah sehinggalah mengampuni baginya, memaafkan baginya oleh orang yang diumpat. Bukan sehingga meminta maaf, meminta ampun oleh orang yang mengumpat, bukan. Sehingga memaafkan oleh orang yang diumpat. Maknanya kalau minta maaf dah, orang yang diumpat tidak mahu maafkan, masih lagi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya orang yang mengumpat tiada diampuni sehinggalah dia pergi minta maaf, bukan. Sehingga dimaafkan oleh orang yang diumpat. Ada ni. Orang yang mengumpat wajib minta maaf. Orang yang diumpat sunat maafkan. Kalau orang yang diumpat, Allah kata setara tu benar, tak maaf. Oh, sensitif sangat ni. Sensitif sangat. Tak maaf. Macam mana? Macam mana apa? Oh, saya minta maaf dah. Kamu tak mau maafkan. Kamu yang salah. Salah apa? Dimaafkan hukumnya sunat, bukan wajib. Kenapa salahnya? Mana? Ni payahlah ni. Payahlah. Dia kata lebih bersangatan daripada berzina. Dosa, memanglah dosa besar dosa berzina. Tapi lebih bersangatan kok jalan mana? Kok jalan sukar untuk diampuni. Terlebih dahulu dimaafkan, diampuni oleh orang yang diumpat. Ada ni. Sehingga dimaafkan oleh orang yang diumpat. Maknanya kalau tak maaf, tak ada kata Allah lepas dah bagian saya. Tak lepas. Tapi ikut jalan mana kalau terjadi seumpama tu, orang yang mengumpat direct menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang kita umpat yang tidak memaafkan kita, Allah Taala buka hati dia, lembutkan hati dia supaya dia maafkan. Gitu je kitanya. Kita nak paksa tak boleh. Jangan tak maaf siap. Tak boleh, dosa lain pula timbulnya. Kan ni? Setakat tu saja. Tapi sehingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat. Bukan hanya sehingga pergi minta maaf, sehingga diampuni, dimaafkan. Ini kata lebih bersangatan daripada berzina. Dosa mengumpat. Jadi kalaulah kebetulan kita dengar, jangan kita kongsi sama. Jangan kita jadi syarik orang yang menyekutu. Orang yang dengar al-mustami' ni. Orang yang tuntut dengar. Al-mustami', orang yang tuntut dengar. Istima'. Istima' ni ginilah. Dia tak sama dengan isma'. Isma' ni gini, dia terdengar. Terdengar lain. Dia istima' lain. Al-mustami'u, orang yang tuntut dengar. Orang yang terdengar, contohnya tempat kerja dekat-dekat, meja dekat-dekat badan ni. Kemudian dia mengumpat. Kemudian
adalah orang lain yang al-mustami' ni. Orang yang tutup dengar tu adalah. Kalau tidak ada mustami', dia mengumpat juga tu, tu gila dah tu. Cakap seorang diri. Maknanya bila dia mengumpat pasti ada mustami', orang yang tuntut dengar. Tapi kita berada di tempat yang sama, contohnya tempat kerja. Maknanya dia bercakap pula suaranya kuat. Maka termasuklah di telinga kita umpatan dia tadi. Kita tidak termasuk dalam orang yang syarik. Sebab kita tidak mustami'. Kita tidak tuntut dengar. Kita hanya terdengar sahaja. Jangan duk layan, jangan duk mikir tu. Takut lama-lama kita pun tertarik sedap bunyi cerita. Sedap bunyi cerita ni kita pun tertarik, akhirnya telinga kita pun bergerak-gerak telinga kita. Al-mustami' tu. Ada ni, telinga kita gerak ni, laju ni. Tuan duk jauh ni telinga nampak kepala pun sengit, apa ni? Tadah telinga daripada jauh. Tu al-mustami' tu. Tuntut dengar ni payah ni. Kalau tempat kerja dekat-dekat, hanya terdengar tak masuk. Al-mustami' orang yang tuntut dengar. Faham tak? Mustami' ni gini ni bab lain ni bab lain. Kita biasa dengar kan hadis. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Biasa dengar ada ayat dia. Wala takunir rabi' fatahlik dia. Hendaklah kamu jadi orang yang berilmu. Tu perintah Nabi tu. Hendaklah jadi kamu orang yang berilmu, orang alim. Jadi orang alim ni wajib. Wajib apa tu? Wajib fardu ain, alim ilmu fardu ain. Wajib fardu kifayah, alim ilmu fardu kifayah. Kan tak ni? Jadi orang alim tu wajib. Alim apa ni? Alim ilmu fardu ain. Tu wajib. Wajib fardu ain jadi alim tu. Kalau alim ilmu fardu kifayah macam tutup guru tu, tutup guru nak alim ilmu fardu kifayah. Kita nak jadi alim fardu ain pun lolek kita ni. Pada ni. Tak pun nak lepas je nak jadi orang alim fardu ain. Alim fardu ain waktu wajib kepada kita, wajib fardu ain. Adapun waktu tu guru tu alim fardu kifayah. Jadi alim fardu kifayah ni wajib fardu kifayah. Tapi kita ni fardu ain kita tak alim au muta'alliman ataupun orang yang belajar. Apa hukum belajar? Wajib fardu ain kalau belajar ilmu fardu ain sebelum kita jadi alim fardu ain. Tapi kalau hak fardu kifayah, belajar ni fardu kifayah sebelum ni belajar ilmu fardu tu wajib kepada kita, wajib fardu kifayah. Au mustami'an ataupun orang yang tuntut dengar. Ni orang yang betul-betul ambil dengar. Sebab terkadang ada orang bukan mustami'. Orang hanya kebetulan berada di masjid yang sama, nak balik ke rumah isyak datang pula jauh. Mana? Lelah nak jalan. Lepas tu tak balik. Orang mengajar tu masuk dalam telinga, masuk. Tapi ambil dengar ke tak peduli. Tak masuk dalam mustami'. Ni masuk dalam golongan yang keempat, fatahlik, maka binasa orang ni. Walaupun terdengar juga. Ini bukan masuk dalam mustami'. Hak ni hak Nabi kata langkahan kepada halaqah ilmu. Tiap-tiap satu langkahan 100 darajah, 100 kebajikan. 100 hasanah, 100 kebajikan. Faiza jalasa indahu wastama'a ma yakul kana bikulli kalimatin hasanah. Bila dia duduk di sisi halaqah ilmu, wastama'a ma yakul, wastama'a istima' tuntut dengar apa yang dikatakan, maka tiap-tiap kalimah yang didengar satu kebajikan. Wastama'a tuntut dengar. Ni baru dia bahagia. Kalau hanya terdengar wak tak layang je, tak ada masuk dalam mustami'an, tidak masuk. Ini golongan yang keempat, maka binasa. Terkadang bukan kata tidak istima'.
Dia bersembang-sembang pula. Oh, ni orang yang tidak ada adab dalam majlis ilmu. Bukan kata bersembang hal lain. Bersembang di kondeng pula orang mengajar. Hebat dia laginya. Ni lagi berat. Pandai ni. Tapi kenapa berada dalam majlis ilmu? Dia bukan nak berada majlis ilmu. Dia tak cakap nak balik. Mari pula isyak tak cakap. Ni ada orang seumpama ni. Ini bukan mustami'. Bukan orang yang tuntut dengar. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an. Ni sekurang-kurang mustami'. Orang yang tuntut dengar. Bukan hanya terdengar. Ada ni. Jadi kita balik pada hak persoalan tadi ni. Orang yang mustami', orang yang tuntut dengar umpatan. Dia bersekutu sama. Adapun hanya terdengar, dia tak sekutu dengan umpatan tersebut. Ini cerita hak berkaitan dengan terkadang kita kata kita hanya tadah telinga saja. Kita tak kenalah bahagian dosa besar umpatan. Tak sekutu sama. Orang yang tutup dengar adalah salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Kemudian takrifan mengumpat sebagaimana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mengumpat ni zikruka akhaka bima yakrah. Ini saya sebut dah minggu lepas ni. Zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang ia benci. Akan saudara engkau, saudara seagama. Adapun bukan orang Islam, itu tak masuk dalam takrifan mengumpat. Saudara engkau ni saudara seagama. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala melarang, wala yarta' ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Wala yaghta' ba'dukum ba'da. Dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah. Siapa kamu di situ? Jangan mengumpat. Dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah. Setengah kamu tu khitab kepada siapa? Awal ayatnya ya ayyuhallazina amanu. Situ. Jadi jangan mengumpat setengah kamu wahai orang-orang yang beriman akan setengah, mana setengah kamu di kalangan orang yang beriman jugalah. Sama-sama saudara seagama. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Inna ba'da zanni ismun. Wa la tajassasu. Wa la yarta' ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat. Kerana bahawa setengah daripada sangka itu dosa. Jauh daripada sangkaan jahat. Kenapa? Kerana setengah daripada sangkaan adalah dosa. Setengah sangkaan. Sangkaan mana hak setengah hak berdosa tu? Sangkaan yang tidak ada sebarang tandaan. Kalaulah ada tandaan, hak tu bukan sangkaan jahat. Tandaan macam mana? Ini panjang cerita bab sangkaan tohmahan yang tidak ada sebarang tandaan. Kalau ada tandaan, contoh ni. Bunyi budak ni berjerit pasal lah. Hari ni bukan berjerit perangai ni. Bukan berjerit PA tau. PA perangai lah. Kan budak ada jenis bahan nolong tu kan. Dan dia nganga mulut tu kok lelah kita. Tak ikan nak pujuk kok jenis bahan nganga mulut. Nganga dan dia main tepik nolong kok. Tapi kita boleh kenal budak tepik nolong hok perangai PA kita panggil tak? PA ke PA ke gitulah tak? PA. Perangai tu kita boleh kenal. Tapi kalau budak ni tepik tu jenis sakit, kita kenal. Lain tau. Ke warna kita orang tua tak kenal ke budak tepik perangai dengan budak tepik sakit? Sama ke? Lain.
Tepik perangai, peseng dia. Hak tepik sakit, lain. Tapi kita nampak dok dia disakiti. Tak nampak. Itu dia panggil zon, sangkaan. Tapi sangkaan tu ada tandaan. Itu kena ambil tahu. Jangan berdiam diri. Faham tak ni? Ambil tahu macam mana kita tak berani. Tengok pok dia tu. Allah lah, muka pun jahat dah. Ada ni muka jahat. Maknanya orang jenis tak ada berat-berat lah kita kata. Tak berani kita. Kita giripuk kepada pihak yang berkenaan lah. Tapi betul tak dia disakiti. Didera lah kita sebut sekarang. Kita tak nampak. Itu dia panggil sangkaan. Itu sangkaan yang ada tandaan. Itu bukan sangkaan jahat. Hak Tuhan suruh kita jauhi ni sangkaan jahat. Tak ada tandaan pun. Kena faham boleh situ. Sebab itulah Tuhan kata kerana setengah disangkaan itu berdosa setengah, bukan kesemua. Masuk dua orang, lelaki dengan perempuan. Masuk tempat jauh daripada orang. Barangkali dia berkahwin senyap-senyap barangkali. Tak ada orang berkahwin orang tahu kan. Jangan duk sangka gitu, dia tak kahwin lagi. Pasal lain ni. Kita kena ambil tahu. Faham tak ni? Sangkaan jahat ni tak ada apa-apa tandaan. Itu baru bagi sangkaan jahat, hak dosa. Ada ni. Tapi hak kita kata budak tu disakiti, didera perkataan sekarang ni, memang sangkaan sahaja. Tak ada bukti. Kita tak nampak. Kita hanya dengar suara budak jerit. Budak jerit kita kenal lah. Budak jerit disakiti kita kenal. Itu bukan sangkaan yang berdosa. Sebab itu bukan sangkaan jahat. Kemudian Tuhan kata wala tajassasu. Jangan kamu duk periksa-periksa. Sekarang ni mari daripada sangkaan, kita pun periksa jangan. Dilarak. Pada larak. Mula-mula sangkaan. Kemudian periksa. Jauhi daripada sangkaan yang jahat. Mari sangkaan, jangan kamu periksa. Jangan kamu selidiki. Jangan kamu selidiki. Tiba-tiba selidik juga. Ataupun tanpa selidiki, keaiban kita tahu juga. Tuhan kata, wala yarta' ba'dukum ba'da. Jangan mengumpat. Setengah kamu akan setengah kamu orang-orang yang beriman. Di situ. Jauhi daripada sangka. Daripada sangkaan ni akan timbul kita nak selidik. Jangan kamu selidik. Selidik jumpa keaiban. Terkadang tidak selidik pun terselah keaiban. Jangan kamu mengumpat. Ini satu peringkat. Ada ni. Tapi ada juga selidik yang dibenarkan. Itu balik kepada perbahasan dia lah. Ada selidik yang dibenarkan. Mana selidik yang dibenarkan? Selidik risik. Tengok kok Zohir. Hak nak jadi pasangan ni. Nampak kok molek. Maknanya. Nak sangka. Tak molek tak ada tandaan. Tapi dalam perkara ni, dia haruskan kita selidik. Kita risik ni dalam hukum agama. Ada juga lah. Selidik, risik, selidik periksa. Yang kita panggil risik itu, itu dibenarkan pada syarak. Adalah hak pengecualian dia, hak tidak dilarang. Hak Tuhan larang, wala tajassasu tu tak masuk. Ada juga hak diistisnakan, dikecualikan. Dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Kenapa? Adakah suka oleh kamu bahawa memakan oleh kamu akan daging saudaranya hal keadaan mati, maka benci kamu akan dia. Tengok, seolah-olah orang yang mengumpat ni makan daging saudara yang sudah meninggal. Elok-elok orang mengumpat, kita pergi buat sedawa. Kenyang makan daging saudara, gitu. Mana kamu? Lagi dia dah. Kenyang. Apa kenyangnya? Makan daging saudara. Tak kenyang lagi. Ataupun, mai pergi makan. Makan pula.
Sat ni makan dah kan? Makan apa? Makan daging saudara yang sudah meninggal. Apa panggil apa? Khising khinyi tau. Ke mana? Kalau jenis khising khinyi, hak jenis tak tahu malu tu, duli apa dia? Hak jenis malu khising khinyi lah jawapan dia. Lain kali beringat makan dah daging saudara, lepas sudah makan, ajak pergi makan pula. Makan awam dia. Pada ni. Jadi hak mengumpat ni, kata oleh engkau akan saudara engkau, saudara seagama, dengan barang yang ia benci. Itu takrifan mengumpat. Tapi kalau kita pergi kepada dosa dengan anak Adam, dalam ba'ir, dalam bab maru'ah ni, dalam bab imeh, memang panjang sedikit lah kalau kita nak bicara bab mengumpat tu sendiri. Tanda ni. Tapi ni kita kena ambil faham molek. Dosa besar satu. Yang kedua berkait dengan anak Adam. Rukun taubahnya wajib pergi minta maaf. Selagi tidak dimaafkan oleh orang yang diumpat, kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bab mengumpat ni yang haram ijma' ulama, kita kena ngaji pula ada mengumpat yang diistisnakan, yang dikecualikan daripada hak haram. Ada mengumpat yang dibenarkan pada syarak, dan kita dinyatakan 6 umpatan yang dibenarkan pada syarak. Hak 6 umpatan yang dibenarkan pada syarak ni pula ijma' ulama membenarkan pula. Atau kena ngaji molek lah. Kena ngaji apa dia takrifan mengumpat, dan manakah mengumpat hak yang dibenarkan pada syarak. Bukan terkadang bukan hanya dibenarkan, bukan diwajibkan pada syarak. Kalau tidak mengumpat jatuh dosa pula kita. Waktu kena ngaji belaka tu. Waktu dalam kitab penawar bagi hati didetail cerita bab mengumpat, dan juga mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Mengumpat yang dibenarkan pada syarak dan kitab penawar bagi hati muka surat 30. Jadi insya-Allah kita sambung lagi lah kuliah akan datang berkaitan dengan mengumpat dosa dengan anak dalam bab dalam bab maru'ah, dalam bab imej. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.